KPM. Ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hai, alhamdulillah ramai juga orang ni. Dengar suara sedap juga ni. Ramadan, bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Mai. Kurma sikit lagi ni, sikit lagi. Mana ni? Kurma. Mai. Kurma macam-macam ada kurma ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya memang duk cari lama dah kurma mabrum ni bang. Ya Allah, ada kat sini ada Tak kurma. sangka ada. Ni kau macam mana ni bang? Okey, 3 bekas tu RM20 saja. 3 bekas ni RM20 saja. Siap dengan free gift lagi. Wah, ini yang best ni bang. Kalau macam tu bang, saya ambil 3 lah bang. Baik, alhamdulillah. So 3 RM20 kan? Tapi saya minta maaf lah nah. Kenapa tu, Hari ni tak ada plastik nak bubur. Hari tanpa plastik sedunia. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tadi abang kata dapat free gift satu bang. Ya, lupa dah kita pun. Okey, Ya. Sekejap saya cek. Ada. Okey. Alamak, saya tak ada duit kecil bang. Ya. So saya bagi 50 ni, baki tu saya sedekah lah. Alhamdulillah, sama-sama infak Ramadan ah. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah. So terima kasih banyak, saya beli mana. Baik, jual. Okey, so- Main lagi nah. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Dah dapat kurma. Ini seronok ni. Ada lagi sikit ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam tahap 2 Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah tengok, kita dah saksikan bagaimana lakonan gimmick di antara saya dan Ustaz sebentar tadi, yang mana kita bersama dengan Ustaz Zul Azhar bin Abdul Kadir. Nama kita sama Ustaz. Alhamdulillah. Berkongsi nama yang sama. Merupakan penolong kanan co-kurikulum Sekolah Kebangsaan Pematang Pauh, Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita teruskan kepada sesi kelas kita ni Ustaz, dan kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh cerita secara ringkas Ustaz, signifikan ataupun kaitannya gimmick yang kita lakukan tadi dengan mata pelajaran yang kita nak fokuskan pada hari ini Ustaz. Baik, terima kasih Azhar. Kalau lihatkan tadi, satu sunnah Nabi. Yang pertama ialah perniagaan. Baik. Yang kedua ialah kurma. Di mana kurma ini merupakan salah satu makanan yang Nabi suka. Baik. Dan disunatkan untuk kita berbuka puasa. Baik. Bila sebut tentang berbuka puasa, ada istilah puasa ni sinonim dengan bulan Ramadan. Itulah kita akan bincangkan hari ini. Baik, kita nak membincangkan berkenaan dengan bulan penyucian jiwa terkait dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, baik Ustaz. Kita dah tahu. Dan sekarang ni Ustaz, kita nak berkenal-kenalan dengan Ustaz, dengan murid-murid Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kenalkan Ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah. Terima kasih Azhar. Ya. Yang pertama Muhammad Afif Fahmi bin Abdul Muiz dari SK Permatang Pauh. Baik, itu dia. Yang kedua, baik. Ahmad Faris Hakim bin Ahmad Zurais dari SK Permatang Pauh juga. Ya, itu dia. Yang ketiga, Putra Aish Syamir bin Syafariza dari SK Datuk Hashim 1, Kelantan. Dan yang keempat, Muhammad Zaim Abhaqi Yap dari SK Pekaranau, Sabah. Wah, kita ada daripada Kelantan, kita ada daripada Pematang Pauh, dan juga kita ada daripada rakan daripada Sabah Ustaz. Ya, betul. Untuk kita nak mulakan. Okey, murid-murid semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, boleh tak belanja bang? Macam ni, angkat 2 jari macam ni. Angkat 2 jari macam ni. Itu. Okey, Putra senyumlah sikit. Dia macam tu. Apa ni kan? Okey, baik. Semua dah bersedia. Ustaz, saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu berkenaan dengan bulan penyucian jiwa yang kita nak belajar dan kita nak fokuskan pada hari ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah.
Baik, untuk hari ini Azhar kita Ya. akan belajar bulan penyucian jiwa, di mana dalam standard kandungan, sebelum kita belajar kita tahu dulu standard kandungan, Baik. merumuskan konsep puasa Ramadan dan menghayati secara beradab dan istiqamah. Kemudian dalam standard pembelajaran yang kita akan belajar juga menyatakan maksud puasa Ramadan, menerangkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil nakli dan terjemahan. Seterusnya menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa Ramadan, menghuraikan sunat-sunat puasa Ramadan, menganalisis perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan seterusnya merumuskan kepentingan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara beradab dan beristiqamah. Baik, daripada banyak tadi SP tadi ni dapat saya bina objektif pelajarannya ialah pada akhir pembelajaran murid dapat yang pertama menyatakan maksud puasa Ramadan dengan betul, menyatakan hukum dan puasa, rukun puasa Ramadan dengan betul, Baik. menyatakan hukum dan rukun puasa Ramadan dengan betul. Saya ulang kali kedua. Baik. Dan seterusnya menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa Ramadan dengan betul. Dan yang terakhir menjelaskan perkara-perkara sunat dan membatalkan puasa Ramadan. Baik. Insya-Allah. Itu dia, itu yang kita cuba nak fokuskan dan kita cuba untuk tekankan Ustaz ya. Naam. Betul. Untuk dalam mata pelajaran kita pendidikan Islam dengan topik kita adalah bulan penyucian jiwa. Baik, kita nak teruskan Ustaz. Baik. Baik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita ni, Ya, Ustaz. mari sama-sama kita aminkan doa yang bakal dipimpin oleh anak murid kita iaitu Ahmad Zaim. Baik. Silakan Zaim. Silakan Zaim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Terima kasih banyak Zaim. Baik Ustaz. Kita Baik. teruskan Ustaz. Seterusnya Azhar, mari kita sama-sama melihat pengertian puasa. Ya. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey. Maksud dekat sini, puasa ni kita menahan diri daripada makan minum Ya. dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik Ustaz. Seterusnya kita lihat kepada rukun puasa. Ya. Okey. Rukun puasa ni terbahagi kepada dua. Iaitu niat. Bagaimanakah niatnya? Insya-Allah kejap lagi kita lihat niat untuk puasa. Dan yang kedua ialah menahan diri tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa. Okey. Baik, rukun puasa. Baik Ustaz. Okey, kita lihat kepada niat yang pertama. Niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan, puasa fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik Ustaz, Ya. saya ada satu soalan Ustaz berkaitan Ya. dengan niat ni. Ya. Maaf saya mencelah Ustaz. Boleh. Adakah kita dibolehkan, kalau tadi niat harian, adakah kita boleh berniat untuk berpuasa sebulan terus Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya kita digalakkan untuk buat niat harian dan juga bulanan, bukan bulanan. Maafkan saya. Satu sebulan. bulan Baik. supaya dapat membantu atau cover hariannya niat. Baik. Contoh dia, bukan contoh, memang niat macam ni. Ya. Sahaja aku berpuasa satu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Cuba ulang sekali. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu dia. Baik Ustaz. Seterusnya kita lihat kepada hukum berpuasa. Baik. Azhar. Ya. Baik, hukum berpuasa berdasarkan ayat Al-Quran. Azhar, bantu saya untuk bacakan ayat Al-Quran ni. Baik, insya-Allah saya cuba Ustaz. Baik. Betulkan saya kalau saya salah Ustaz. InsyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bagus bacaan Azhar. Cuba Azhar bantu saya untuk membaca maksud Baik, daripada Ustaz. Al-Quran ini. Maksudnya, Nah. wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Alhamdulillah. Azhar, kalau tengok pada ayat Al-Quran tadi menjelaskan tentang hukum di mana perkataan diwajibkan jelas di sini menunjukkan orang Islam itu wajib berpuasa. Boleh faham? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita dah dapat tahu berkenaan dengan dua daripada rukun puasa, Ustaz. Ya. Yang pertama, niat seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, dan juga hukum berpuasa adalah wajib. Baik, kita Ya. nak berhenti rehat seketika, Ustaz. Kita bagi ruang dan peluang untuk memurid yang berada di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah untuk ambil nafas kejap. Kita akan berhenti seketika dan kembali selepas ini dalam tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Azhar bin Abdul Kadir, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh Pulau Pinang. Ustaz, Ya. saya dan rakan-rakan teringin sangat nak tahu berkenaan dengan syarat wajib dan juga sah puasa ni, Ustaz. Baik, Silakan. insya-Allah. Terima kasih Azhar. Baik. Murid-murid yang berada di rumah yang sedang menonton kita, lihat pula syarat-syarat wajib puasa. Baik. Siapakah di kalangan kita ni yang wajib puasa? Yang pertama sekali ialah Islam. Islam sebagai contoh. Baik. Islam, keduanya baligh. Okey, ketiganya berakal. Baik. Dan yang keempatnya mampu untuk berpuasa. Islam ni sama ada di Islam daripada keturunan ataupun baru menganut agama Islam, mengucap dua kalimah syahadah, kemudian dah cukup Islam dah ni, baligh. Katakanlah kanak-kanak umur 2 tahun, adakah berpuasa tu wajib bagi ke atasnya? Tidak wajib sebab belum balik. Kanak-kanak yang kita duk apa pagi? Di. Comel pula, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz. Allah, sekali cukup, tak ada lebih-lebih. Baik. Baligh. Okey. Ya. Balik dah cukup baligh. Maksudnya orang perempuan datang darah haid ataupun selalunya 9 tahun wajib dah kat situ. Dan Kalau orang lelaki? keluar air mani mimpi basah. Bukan mimpi yang dibasahkan. Ada maksud lain tu. Lain, Ustaz. Nanti Baik. kita huraikan tentang baligh bagi orang lelaki. Keluar air mani sama ada dalam mimpi ataupun dengan sengaja ataupun dengan sebab-sebab tertentu. Seterusnya berakal. Simple, mudah untuk kita contohkan di sini. Katakanlah di tangan saya ni Cik Embun. Di sana tu Abang Samad. Abang Samad. Okey, Abang Samad ni dapat membezakan di antara pasir dengan air. Di antara makanan dengan najis. Ya. Maksudnya dekat sini dia berakal. Okey. Kemudian mampu untuk menahan puasa ataupun berpuasa. Ya. Dia tidak uzur. Maksudnya kalau berpuasa boleh mendatangkan masalah kesihatan lagi teruk. Maksudnya dia bukanlah di kalangan orang yang wajib berpuasa. Oh, okey. Kita ulang sekali lagi. Baik, Yang pertama, adakah Cik Embun ni Islam? Ya. Ya, Islam, ya. Adakah Cik Embun di tangan saya ni baligh? Ya. Ya. Umur 47, takkan tak baligh lagi. Berakal, Ya. boleh buat laksa, sedap lagi dan mampu untuk berpuasa. Menunjukkan Cik Embun dan juga Abang Samad di hujung sana wajib berpuasa. Memenuhi kriteria tu, Ustaz. Ya, betul. Tetapi kena ingat, adakah wajib syarat-syarat wajib puasa ni? Baik. Kita nak pastikan juga melihat sah ke tidak puasa mereka. Baik. Okey, kita lihat pula perkara-perkara atau syarat-syarat sah puasa. Tadi wajib. Tadi wajib. Ini sah. Wajib ada 4. Baik. Adakah Cik Embun tadi cukup? Cukup 4. Abang Samad pun cukup juga. Abang Samad pun cukup juga. Sekarang kita lihat lagi sekali. Baik. Syarat-syarat sah puasa. Okey, Cik Embun, agama Islam. Ya. Abang Samad, Agama agama Islam. Islam. Okey, seterusnya
suci daripada haid, nifas dan wiladah. Baik. Haid, nifas dan wiladah. Abang Samad ada ke haid? Tak ada Ustaz. Pengkhususan untuk wanita atau di tangan saya tadi ni Cik Embun. Cik Embun pula ada waktu-waktu tertentu sahaja yang datangnya haid selama, sebagai contoh kebiasaan orang perempuan sehari semalam ataupun paling lama 15 hari. Disuci daripada haid, nifas ni menunjukkan dia puasa waktu itu sah. Baik. Okey. Seterusnya Cik Embun juga berakal. Katalah Cik Embun ni berumur 7 tahun ataupun 8 tahun Azhar. Adakah dia ini dikategorikan mumayyiz, dapat membezakan perkara buruk dan baik? Ya Ustaz. Kalau jadi macam tu menunjukkan murid-murid sah puasanya. Baik. Dan paling tepat, bertepatan pada waktunya puasa Ramadan, bolehkah kita puasa pada bulan Rejab? Tak boleh lah Ustaz. Tak dapatlah pahala bulan Ramadan itu ataupun puasa pada hari-hari yang diharamkan seperti Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha. Baik. Boleh faham? Faham Ustaz. Alhamdulillah. So kita dah tahu berkenaan dengan syarat wajib dan syarat sah puasa Ustaz. Ya. Okey, saya yakin dan percaya mungkin murid-murid di Google Meet dan juga mereka berada di rumah pun dah faham Ustaz dan tak sabar ni sebab kita dah masuk fasa endemik Ustaz kan? Betul. So untuk Ramadan ni. Baik. Kita nak teruskan lagi Ustaz. Silakan. Baik. Seterusnya kita akan lihat kepada kita nak uji, okey. adakah murid-murid kita yang berada di rumah mahupun dalam Google Meet dengan saya pada hari ini faham atau tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Baik Ustaz. Okey, kita lihat yang pertama. Soalan yang pertama. Baik. Okey, rukun puasa terbahagi kepada berapa? Sebelum itu Azhar, bantu saya. Boleh Ustaz? Tentukan murid manakah yang akan menjawab soalan yang pertama ini. Inilah gunanya sebenarnya Ustaz Ya. Ada benda ni dan kalau kita tengok ni ada 4 warna dan ini mewakili kepada 4 nama di situ Ustaz. Betul. Okey, so saya baling Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok siapa yang kena. Kuning. Kuning. Afif. Baik, soalan saya ulang kepada Afif. Baik. Afif, jawab soalan dengan baik Afif. Rukun puasa terbahagi kepada 2. Tak sempat nak milih. Sempat lagi Ustaz. Dapat terus 2. Afif kata 2. Kita nak semak jawapannya Ustaz. Okey. Yang pertama dia kata kat situ A1, kedua B2, C3, D4. Dan jawapannya ialah Jeng jeng jeng. Ting ting ting. Betul Ustaz? betul. Tahniah. Alhamdulillah. Baik, berapa stiker nak bagi ni Ustaz? Kita bagi 1 stiker, kemudian kita bagi mini love dekat Afif. Okey, kita bagi 1 pelekat untuk Afif, warna kuning. Okey, dah dapat 1 pelekat dan kita bagi mini love dekat Afif. Untuk Afif. Tahniah Afif. Baik Ustaz. Baik, seterusnya kita lihat, kita uji lagi murid kita dengan soalan yang kedua. Baik. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan ialah? Okey. Saya baca dululah ya. Baik Ustaz. A. Sunat. Baik. B. Makruh. C. Wajib. Dan D. Haram. Sila tentukan murid yang perlu menjawab soalan saya. Baik Ustaz, kita tengok di antara 4 jawapan yang mana satukah jawapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Biru Ustaz. Biru. Zaim. Okey, Zaim. Silakan. Okey, Zaim. Baik, kita lihat kepada Zaim. Zaim, jawapan Zaim. C. Wajib. C. Wajib. Si wajib. Okey, Azhar. Saya rasa saya nak bagi peluang pada semua murid kita lah. Okey, tadi Zaim dah jawab. Kita minta yang next pula. Seterusnya. Baling lagi. Baling Ya. lagi. Okey, baik. Kita tak bagi pelekat lagi Ustaz Tak. Okey, Sebentar baik. ni. Bismillah. Okey, hijau. Hijau. Hakim. Jawapan Hakim pada soalan yang kedua ni, Hakim. Silakan Hakim. Apakah jawapannya? Adakah sama dengan Zaim tadi? Ataupun berbeza? Hukum berpuasa Wajib. di bulan Ramadan. Wajib. Wajib. Okey, Wajib. tadi kita tengok dah Afif. Hakim, seterusnya siapa yang akan menjawab pula? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang yang sama ataupun orang yang berbeza? Bismillah.
Kuning. Afif. Afif. Jawapan Afif? Wajib. Wajib, betul ke tidak? Kita lihat penghujung nanti. Baik. Seterusnya kita minta pada 2 orang lagi murid kita. Okey. Seterusnya Putra. Putra, terus Jawapan Putra. terus ya. Terus Okey, ya. saya terus tak. Putra. Okey, baik. Jawapan Putra. Jawapan Putra. Apakah jawapannya, Putra? Hukum berpuasa di bulan Ramadan. Wajib. Wajib. Keempat-empat Afif. jawapan. Afif jawab. Zaim juga jawab. Hakim juga jawab. Putra juga jawab. Jawapan mereka sama. Baik. Iaitu wajib. Dan jawapannya ialah... Wajib, betul Ustaz? Betul. Betul. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. So, keempat-empat mendapat Layak pelekat. untuk stiker senyum. Baik. Tadi biru kita bagi biru 1, kuning tambah lagi 1. Okey. Dan seterusnya merah lagi 1. Okey, sambil-sambil tu Ustaz, mungkin kita teruskan Soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik murid-murid semua. Ya. Soalan yang ketiga, Baik. Abang Samad berpuasa Ramadan tanpa membaca niat puasa. Baik. Okey. Adakah puasa Abang Samad itu sah? Okey. Saya ulang. Baik. Abang Samad berpuasa. Abang Samad, nanti dia abang puasa. Okey, Abang Samad. ya, Abang Abang Samad yang Samad handsome ni. berpuasa di bulan Ramadan Baik. tanpa membaca niat puasa sebulan maupun harian. Baik. Adakah puasa Abang Samad ni sah? Baik. Okey, Azhar, siapakah yang akan mula menjawab? Okey, saya baling sekali lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa yang kena. Ting. Putra. Putra. Baik, Putra. Apakah jawapan Putra? C. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah jawapan Putra. Bagaimana pula Afif? Boleh tak Afif? Afif, baik Afif. Afif, jawapan Afif. Tidak sah. Tidak sah juga. Tidak sah juga. Bagaimana Zaim pula? Baik, Zaim. Tidak sah. Tidak sah juga. Hakim yang terakhir. Tidak sah sebab tak baca niat. Sebab tak Ini Dia dah- ada penjelasan Ustaz. Penjelasan. Tidak sah sebab tak baca niat. Baik. Ya. Bagaimana jawapannya Ustaz? Jawapannya di antara 4 ini, jawapannya saya ulang dengan soalan. Baik. Abang Samad berpuasa Ramadan tanpa membaca niat puasa. Niat puasa merupakan rukun dalam puasa. Baik. Adakah puasa Abang Samad tidak sah? Dan jawapannya ialah tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tahniah kita ucapkan. Jom kepada sama-sama keempat-empat. kita buat hashtag terbaik. Baik Ustaz, boleh? Jom. Okey, ramai-ramai murid-murid. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi kita nak bagi keempat-empat pelekat atau macam mana Ustaz? Silakan. Okey, baik. So disebabkan keempat-empat menjawab dengan betul dan tepat, so kita bagi keempat-empat mendapat pelekat. Kalau kita tengok setakat ni Ustaz, semua mendapat 2 pelekat kecuali Afif sahaja dapat tambahan 3 pelekat kerana dah menjawab 3 soalan. Ya, betul. Baik, kita nak teruskan lagi. Sebab ada yang bisik katanya, "Bang, satu soalan lagi. Macam mana Ustaz? Baik, boleh kita bagi soalan cepu cemas. Cemas. Cepu cemas. Baik Ustaz. Baik, soalan saya dengan betul-betul murid, Baik. adakah sah puasa bagi seorang lelaki yang cukup syarat puasa tadi ni, Baik. yang berumur 16 tahun, Baik. tetapi dia tidak bersahur. Baik. Dia ada niat puasa, Ya. tapi dia tidak bersahur. Okey, baik. Dia tidak bersahur. Adakah sah puasanya? Okey. Ah. Siapa yang nak jawab? Kalau saya nak cuba jawab, boleh tak Ustaz? Boleh setelah. Oh, tapi ada yang ramai angkat tangan, bang. Ramai angkat. Okey, saya bagi peluang. Setelah anak murid kita sama-sama menjawab, baru saya beri peluang. Azhar, boleh tak? Okey, baik. Baik. Kita okey, turun tangan semua dulu, kita kira sampai 3 Satu, okey, turun dulu. Zaim turun dulu, okey. 1, 2, 3. Okey. Saya nampak tadi Zaim Ustaz. Zaim. Silakan Zaim. Silakan Zaim. Jawapan Zaim? Sah atau tidak? Sah. Sah. Sekali lagi? Jawapannya Sebab ada baca niat. sah katanya sebab ada baca niat. Okey.
kita bagi sama adil Azhar. Okey. Kita bagi peluang ke tiga-tiga lagi orang murid kita ni menjawab juga. Okey, baik. Ha. Kalau tadi Zaim kata sah, Okey. bagaimana dengan Faris? Faris, jawapannya. Faris Hakim. Jawapan Faris Hakim. Sah Sah. atau sah juga. Okey, Afif. Afif, Sah. sah. Dan yang terakhir Putra. Putra. Sah. Sah juga. Keempat-empat Dan jawab sah. saya bagi peluang pada Azhar menjawab Ya. soalan itu. Adakah sah ke tidak? Saya ikut adik-adik saya ni Ustaz, jawapannya adalah sah. Alhamdulillah. Itulah jawapan sebenarnya. Baik, tahniah kita Tahniah ucapkan. tepukan untuk diri sendiri. Baik. Hashtag terbaik. Sambil-sambil Ustaz, Ya. sambil-sambil saya nak melekatkan pelekat ni kepada mereka berempat, saya nak tanya satu soalan pada Ustaz. Boleh. Tadi Ustaz sebut berkenaan dengan syarat wajib dan juga syarat sah. Cuma saya tertanya-tanya, bagaimana kalau untuk mereka yang bermusafir Ustaz? Bagaimana kedudukan puasa mereka? Okey. Bagi kategori orang yang bermusafir ni, dia ada ruksah, keringanan untuk berpuasa ataupun tidak. Okey. Jadi maksudnya Tetapi sungguh pun mereka ni diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tapi wajib juga gantinya puasa itu semula kalau ditinggalkan. Okey. Jadi maksudnya ada keringanan, macam Ustaz sebut tadi, ada keringanan, tetapi kalau berbuka maka perlu ganti. Ya, memang perlu ganti. Kena Tetapi ganti. Ya. sebaik-baiknya teruskan jarak pun tak berpuasa. jauh dari Penang ke Kuala Lumpur. Ya. Sebagai contoh kita berpuasa sekarang kan. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustaz. Kita dah faham berkenaan dengan syarat wajib dan juga syarat sah puasa dan bagaimana kedudukan mereka yang bermusafir. Kita Baik. nak berhenti rehat seketika Boleh? Ustaz. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, abang nak tanya kepada murid-murid yang ada di Google Meet pada ketika ini, adakah semua masih lagi bersedia, masih lagi steady? Boleh angkat tangan menjadi masih okey lagi Ustaz. Baik, kita nak tahu Ustaz untuk kali ini berkenaan dengan perkara-perkara sunat dan juga yang membatalkan puasa dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Silakan. Baik, sebelum tu Azhar saya tertarik dengan cara Azhar tadi. Menarik minat saya. Ya, Ustaz. Terima kasih Azhar. Baik. Seterusnya kita akan melihat kepada amalan-amalan sunat ketika bulan Ramadan Baik. ataupun ketika kita sedang berpuasa Ramadan. Baik. Kita lihat yang pertama. Baik. Baik. Yang pertama ialah bersahur. Bersahur ialah makan pagi. Baik. Bukan makan pagi pukul 9 tu. Oh, bukan. Bukan. Okey. Maksudnya makan sebelum azan subuh. Okey. Dia ada yang tu dikatakan makan sahur tu perkara sunat. Baik. Adakah kalau tak makan tu ada masalah atau boleh mendatangkan batal puasa? Tidak. Cuma yang ni perkara sunat. Baik. Seterusnya sahur tu juga tadi kita perlu lewatkan. Okey. Lewatkan sebagai contoh. Baik. Katakanlah subuh pukul 6 pagi, subuh 6 pagi, paling lewat untuk kita bersahur ialah 10 minit sebelum 6 pagi tadi. Pukul berapa tu? Sebelum 5.50 Ustaz. Betul. 5.50. Baik. Tetapi Ya. harus diingat murid-murid Ya. melihat pada kawasan-kawasan tertentu yang waktu subuhnya kata tadi pukul 6 petang, 6 petang pula, silap 6 pagi. Baik, Ustaz. Tapi di daerah atau negeri lain sebagai contoh di Sabah, sahabat anak murid kita ada di Ranau, bukan pukul 6 pagi. Tetapi mungkin awal daripada itu. Maksud dekat sini melihat pada kawasan-kawasan tertentu
waktu solat itu didirikan. Baik, saya ingat Ustaz nak sebut kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Oh, kelaparan waktu itu dengan. Baik, Ustaz. Baik, seterusnya Azhar, kita lihat pula perkara-perkara sunat dalam bulan Ramadan tu memperbanyakkan amalan sunnah ataupun sunat seperti bertadarus. Bertadarus Al-Quran. Okey, bersedekah dan beriktikaf. Okey, kita lihat satu persatu. Tadarus maksudnya apa Azhar? Baca Quran, Ustaz. Baca Quran. Saya nak kongsikan satu formula dengan Azhar, murid-murid. Formula macam mana kita nak khatam Al-Quran dalam masa sebulan ni? Wah. Mampu ke tidak ni? Itu saya pun nak tahulah Ustaz. InsyaAllah boleh Azhar. Baik. Kita solat berapa waktu? Kita solat 5 waktu sehari. 5 waktu sehari. Baik. 5 waktu, setiap waktu tu 4 muka surat. Lepas solat atau sebelum solat kita baca 4 muka surat bersamaan 20. Bila 20 muka surat bermaksud 1 juzuk telah pun selesai. Alhamdulillah. Dekat situ kita dapat satu formula. Baik, seterusnya bersedekah. Baik. Adakah sedekah itu hanya dengan duit Azhar? Tak Ustaz. Apa kata kita tanya anak murid kita? Boleh Ustaz? Boleh? Okey. Baik. Azhar, pilih seorang. Okey. Pilih seorang. Seperti biasa Ustaz, saya akan membaling bola keramat saya ni Ustaz. Ya. Pastikan tidak meletup sudah. Tidak meletup. Baik, kita tengok siapa yang kena. Bismillah. Terjatuh. Okey. Okey, kuning. Afif. Baik, Afif. Baik Ustaz. Afif, adakah sedekah itu hanya dengan duit? Ada tak jawapan lain Afif? Tidak. Bagi contoh satu Afif, apakah sedekah yang boleh kita amalkan, kita berikan ketika di dalam bulan puasa Afif? Makanan, Masya Allah Azhar. Disebut waktu sebut makanan waktu kita sedang berpuasa ni. Betul Ustaz lah. Bertambah-tambah lapar. Kruk kerak perut bunyi Azhar. Baik. Seterusnya kita lihat kepada, terima kasih Afif atas jawapan Afif tadi. Jadi adakah Afif layak untuk mendapat pelekat Ustaz? Layak. Kita bagi semualah. Wah. Saya yakin dan percaya anak murid saya ni dan juga anak murid kita semua ni nak menjawab perkara yang sama. Baik. Jadi semua dapat? Semua layak. Wah, Ustaz memang murah hati dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Kita faham maksud mereka. Diam tu maksudnya berubi tu. Okey, tepuk tangan. Tepuk tangan. Adakah ini dikira sebagai sedekah juga Ustaz? Bulan Ramadan? Banyakkan bersedekah. Memberi Ustaz kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Baik. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya Ustaz. Okey Azhar, seterusnya beriktikaf. Baik. Beriktikaf ialah kita duduk dalam satu kawasan. Saya tak nak cakap kawasan mana. Saya nak kamu, rakan-rakan murid-murid yang berada di rumah dan juga Azhar, kita fikir sekejap apakah iktikaf ni sesuai di tempat macam mana. Iktikaf kita duduk, kita niat beriktikaf di tempat yang dikhususkan. Baik. Atau paling mudahnya iktikaf di rumah Allah. Soalan. Dah ada clue dah tu. Soalan ni. Baik. Apakah iktikaf ini boleh dilaksanakan di rumah kita? Baik. Adakah boleh? Tidak boleh. Saya pun nak tahu jawapan tu juga Ustaz. Sebab boleh, Ustaz, tidak boleh sebab iktikaf hanya di rumah Allah. Rumah Allah ataupun murid-murid rumah Allah masjid. Alhamdulillah. Okay. Patut saya pernah terbaca Ustaz dekat signboard ataupun papan tanda dekat kalau masjid dia ada tulis nawaitul i'tiqaf fi hadzal masjid. Ya, betul. Kan. Betul. Betul Ustaz Betul sangat. Masuk dalam masjid walaupun kita hanya lalu seketika, duduk sekejap menanti ke orang sembahyang ke ataupun kita menantikan abang-abang kita untuk dirikan solat bukan solat jenazah, solat tarawih bulan Ramadan. Kita buat 8 rakaat. Letihlah. Duduk di situ kita beriktikaf. Baik. Seterusnya Azhar ada Ustaz lagi. Baik. Menyegerakan berbuka. Baik Azhar, ketika berbuka ni apakah makanan favourite atau kegemaran Azhar nak berbuka? Makanan kegemaran saya kalau berbuka puasa ni Ustaz, setiap tahun pasti akan ada murtabak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sedap murtabak tu menjadi pujaan hati. Ya Allah, lapar lagi. Baik, seterusnya kita lihat kepada menyegerakan berbuka bermaksud katakanlah jam 7.30 kita berbuka 7.30. Baik. Okey. Adakah kita boleh berbuka puasa pukul 3 petang?
Tak boleh Ustaz. Tidak boleh. Sebab apa? Bukan waktu untuk berbuka puasa. Boleh faham? InsyaAllah. Baik, Ustaz. Seterusnya Azhar dan murid-murid yang berada di rumah dan yang bersama Google Meet bersama kita ialah berdoa sebelum berbuka. Baik. Berdoa sebelum berbuka. Saya ulang sekali lagi. Ya. Berdoa sebelum berbuka bukan bermaksud aku rumah di hadapan saya ni, saya nak berbuka puasa ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Bukan setakat berdoa untuk berbuka puasa, tetapi berdoa ketika sebelum waktu berbuka puasa. Mintalah apa saja, Allah akan makbulkan. Baik Azhar, apakah doa yang selalu Azhar gunakan? Saya selalu doa Panjat kepada Allah yang Ta'ala. saya minta kepada Allah, Allah bagi kesihatan yang baik, Alhamdulillah. keluarga yang sihat dan sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Murid-murid di sana alhamdulillah boleh faham. Baik. Baik. Seterusnya berbuka dengan tamar. Berbuka dengan tamar. Apakah maksud tamar ni? Kita tanya soalan lah pada Boleh, anak murid kita. Ustaz. Boleh, Ustaz. Soalan cepu cemas. Cemas. Okey. Okey, Azhar, Pilih Ustaz. pilih seorang. Okey, saya akan baling seperti biasa untuk kita dapatkan siapakah yang akan menjawab soalan. Alamak, jap, kuning lagi. Ustaz. Confused antara Sekali kuning. lagi, Ustaz, Baik. Okey. Okey, biru. Biru, Zaim. Masya Allah, Zaim. Silakan Zaim. Silakan Zaim, soalannya. Nak silakan, soalan tak ada lagi. Okey, soalan. Soalan Zaim, apakah yang dimaksudkan dengan tamar? Apakah yang dimaksudkan dengan tamar? Kurma. Kurma kata. Kurma, Masya Allah, betul. Betul lah dekat tamar tu. Tepat sekali. Tepat jawapannya. Jadi- Okey, seterusnya. Saya bagi Apa? pelekatnya Ustaz. Betul? Baik. Okey, teruskan Ustaz, silakan. Okey, seterusnya memberi makanan kepada orang lain juga memberi makanan kepada orang lain maksudnya bersedekah. Okey, bersedekah untuk berbuka puasa. Baik. Memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sebagai contoh makcik-makcik Kia dekat rumah kan. Makcik-makcik Kia buat Ya, Ustaz. kuih. Cik Embun bagi kuih kepada Abang Samad. Abang Samad dapat merasai kuih yang Cik Embun buat. Embun bagi. Kan? Baik. Baik. Di situ dapat pahala. Ya. Pahalanya bukan setakat sedekah murid-murid. Pahala Abang Samad yang berpuasa tu juga dapat kepada orang yang memberi sedekah, makanan kepada orang yang okey, berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Baik Ustaz. kita melihat kepada perkara yang membatalkan puasa. Baik. Okey, kita dah tahu tadi syarat wajib puasa, syarat sah, kemudian amalan-amalan sunat. Sekarang kita melihat kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau tengok dekat sini benar ada clue dah. Jangan buat. Jangan buat. Hijau boleh buat. Kuning hati-hati. Merah jangan buat. Okey, baik Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau kita lihat dekat sini, hilang waras, pengsan atau mabuk sepanjang hari. Siapa yang pengsan ni? Orang lah. Okey ya. Pengsan atau mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Contoh, Abang Samad pakai baju cantik tu. Okey, cuba pegang Ustaz apa Ya, okey, Ustaz. Azhar. Ni Okey, Abang Samad. ya. Tiba-tiba Abang Samad ni dia pusing satu kampung tanpa berpakaian. Sudah, jangan tengok. Jangan tengok, sensor. Menunjukkan waras ke tidak Abang Samad ni? Tak waras lah Ustaz. Tak waras. Okey, bila tak waras maksudnya batallah puasanya. Walaupun Abang Samad itu sedang berpuasa. Baik, yang kedua, muntah. Ya. Cik Embun. Cik Embun berjalan kaki melihat satu bangkai dan dia muntah. Ya. Bila situasi macam tu, itu bukan menunjukkan muntah dengan sengaja. Ya. Okey, sengaja maksud dia buat. Buat supaya keluar isi-isi yang dia makan sebelum muntah. Itu sengaja. Macam tadi situasi yang menyebabkan dia meloyo nak muntah. Ya. Okey, baik. Yang ketiga ialah rongga. Rongga maksudnya ialah rongga badan. Memasukkan sesuatu dalam rongga badan, lubang-lubang. Bahasa mudahnya lubang-lubang. Ya. Lubang-lubang yang ada pada anggota badan kita. Ya. Faham Dan yang ketiga, yang keempat, haid. Keluar haid.
Cik Embun Ya. keluar haid waktu itu. Kemudian Cik Embun juga bersalin waktu itu. Kemudian Cik Embun bersalin kemudian keluar darah. Nifas dekat situ. Ya. Menunjukkan waktu itu sekiranya Cik Embun sedang berpuasa, batal puasanya. Baik. Cik Embun comel kan Cik Embun ni? Comel Ustaz. Kemudiannya berjima Baik. ataupun melakukan hubungan persetubuhan di siang hari bagi suami isteri. Batal puasa ketika itu. Baik. Dan yang terakhir, murtad. Murtad ni apa? Orang Islam yang keluar daripada agama Islam, sama ada percakapan dia ke ataupun tindakan ataupun perbuatannya. Boleh faham? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Faham, Ustaz. Hashtag Terbaik. terbaik. Okey. Kusyuk anak muda kita hari Betul ni. Ustaz. Saya pun khusyuk ni Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Nampaknya macam ada soalan lah Ustaz. Baik, kita uji. Baik. Baik, Boleh, Ustaz? soalan. Kita baca soalan dulu ya. Okey. Waktu maghrib di kawasan tempat tinggal Ali pada jam 7.30 petang. Tetapi Ali berbuka puasa ketika jam 7.29 malam petang. Adakah sah puasa Ali? Siapakah anak murid yang pertama bertuah ni? Okey, saya balik ke macam mana? Silakan. Balik Ustaz Ya. Okey, kita tengok siapa yang kena. Allahu Akbar. Siapakah Dekat, Ustaz. yang berjaya menjawab yang Bismillahirrahmanirrahim. pertama? Okey. Okey. Hijau. Hakim. Hakim. Baik, Hakim. Soalan Ustaz dah baca tadi. Apakah jawapan Hakim? Buka Baik. puasa awal sah. seminit. Silakan. Silakan Hakim. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Kita bagi peluang rakan-rakan lain. Baik. Okey, sebut satu nama. Sebut satu nama Ustaz. Aku baling dulu lah. Saya baling dulu Ustaz. Okey. Okey, ni di antara tapi dia lebih kepada Berat ke mana? Kuning. Kuning. Afif. Afif. Afif, jawapan Afif. Silakan Afif. Sah atau tidak? Sah. Tidak sah. Tidak sah. Okey. Bagi peluang lagi Bagi Ustaz. peluang lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Afif dah jawab. Afif dah jawab. Sekali lagi. Okey. Merah, Merah. Putra. Jawapan Putra pada soalan tadi, soalan berbuka puasa awal seminit tadi. Apa jawapan Putra? Silakan Putra. Adakah sah Adakah sah Putra? atau makruh atau haram? Apa jawapannya Putra? Tidak sah. Tidak sah. Dan yang katanya. terakhir belum Yang jawab. terakhir ni Ustaz, tak ada orang lain dah Ustaz. Tak ada orang lain. Okey. Zaim. Silakan. Zaim. Tidak sah. Tidak sah. Alhamdulillah. Kita lihat kepada jawapan yang sebenar. Baik. Okey, soalannya buka puasa 7.30. Okey. Tapi abang Ali berbuka puasa pukul 7.29. Baik. Menunjukkan awal dekat situ, maka puasanya tidak sah. Tidak sah. Okey. Jadi semua jawapan betul lah tadi Ustaz. Ya. Betul. Yeay! Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan Hashtag kepada terakhir. adik-adik kita. Okey. Hashtag terbaik. Lepas tu bagi mini love sikit. Okey. Mini love untuk baik, semua. Ustaz. So semua akan mendapat pelekat Ustaz Ya. Baik. Semua akan mendapat pelekat. Abang akan lekatkan sebentar sahaja lagi. Kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. Baik. Bagi ruang dan peluang untuk saya lekatkan ke semua sekali. Jumpa seketika nanti dalam tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Azhar bin Abdul Kadir, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh, Pulau Pinang. Baik Ustaz, kita bercerita berkenaan dengan bulan penyucian jiwa ni Ustaz. Saya Ya. ada satu soalan untuk Ustaz. Baik. Kalau kita tengok daripada awal
pandemik COVID-19 sampailah kita dah memasuki fasa endemik COVID-19 Ustaz. Kita perlu kepada vaksinasi untuk Baik. COVID-19. Bagaimana dalam bulan Ramadan, adakah batal puasa kita kalau kita cucuk vaksin dalam bulan Ramadan Ustaz? Okey. Menarik sungguh soalan Azhar, begitu mencabar untuk saya jawab. Baik tuan-tuan, Baik, tuan-tuan, murid-murid yang berada di rumah dan juga Gemit, di tangan saya tetap Cik Embun setia bersama saya Bersama Abang Samad dengan dan saya. Abang Samad di hujung sana. Okey, baik. Kita lihat tadi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Salah satunya ialah rongga badan. Okey. Kita lihat di kawasan Cik Embun ni, rongga badan, kita tengok salah yang kita nampak dengan jelas hidung, mulut. Baik. Okey, itu jelas. Tetapi apabila cucuk vaksin ni berada di mana cucuk vaksin? Di bahu. Di bahu Ustaz. Sama ada kanan ataupun di kiri. Kiri, ya. Adakah ini dikira sebagai rongga yang terbuka? Tidak. Okey, menunjukkan ketika berlakunya cucuk vaksin tidak membatalkan puasa. Puasa Ramadan. Baik, itu dia. Terima kasih. Saya dah faham dan saya dah jelas Ustaz. Saya kira percaya murid juga tertanya-tanya Ustaz. Tambah kalau kita tengok sekarang ni pun ada vaksinasi untuk kanak-kanak juga. Ya. Baik, dan kita sedar tak sedar Ustaz, kita hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk tahap 2 Didik TV KPM, dan mungkin sebagai rumusan terhadap pembelajaran yang kita fokuskan untuk pendidikan Islam bulan penyucian jiwa ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Azhar. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, tadi kita dah belajar tentang pengertian hukum rukun, syarat sah, syarat wajib, syarat sah, amalan sunat, perkara yang membatalkan, dan sekarang kita berada pada tindakan. Baik. Di mana tindakan ini murid kita akan membuat rumusan berkaitan tindakan mereka, berkaitan bagaimana nak memastikan pahala berterusan dalam kehidupan mereka ni ketika bulan Ramadan. Baik. Dan juga apakah kepentingan puasa Ramadan bagi mereka. Baik. Baik Okey, justru itu siapakah murid yang akan menjawab ataupun membentangkan rumusan ini? Saya minta Azhar sekali lagi Ya, Ustaz. memilih. Okey. Oh, baling dari sini juga Ustaz Ya. Okey, kita lihat siapakah yang akan memberi rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kuning. Afif. Kuning, Afif. Baik, Afif bertuah pada segmen sekarang ini. Baik. Afif, apakah tindakan Afif bagi memastikan pahala Afif berterusan dalam bulan Ramadan? Maksud dekat sini istiqamah dalam bulan Ramadan ya Afif. Silakan Afif. Solat 5 waktu dan solat tarawih. Alhamdulillah. Okey Afif, Afif sebut satu nama rakan Afif untuk menjawab soalan berikutnya Afif. Putra. 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 Okey Baik. Putra, apakah tindakan Putra bagi memastikan Putra dapat pahala dalam bulan puasa ni Putra? Puasa. Betul Azhar. Dalam bulan puasa, tak puasa jadi lain lah tu. Terima kasih Putra. Baik. Okey Putra, sebutkan nama rakan lagi 2 orang. Naim. Zaim. Zaim. Baik. Okey, Zaim. Zaim, apakah tindakan Zaim bagi memastikan Zaim dapat pahala ni? Dan berterusan pahala Zaim ni. Tindakan yang beristiqamah. Silakan Zaim. Nambah amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan berzikir. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kepada Hakim. Terakhir, Hakim. Yang terakhir Hakim. Okey Hakim, apa tindakan Hakim bagi memastikan Hakim dapat pahala? Memberi derma. Memberi derma, maksudnya melakukan amalan-amalan sunat. Baik. Saya perlukan bantuan sekali lagi Azhar. Ya Ustaz, boleh Sekarang ni Ustaz. kita nak melihat pula kepentingan bulan puasa ni. Baik. Azhar pilih satu nama Azhar. Saya pilih satu nama. Saya baling juga Ustaz. Boleh terpulang pada Azhar. Okey. Saya balinglah Ustaz. Okey, kita tengok siapakah yang perlu menjawab. Okey Ustaz. Antara Menjawab. Hakim dan Hakim. Kuning. Saya melihat dari sini pandangan saya lebih pada kuning. Oh, lebih kepada kuning. Kuning. Kalau pandangan Ustaz lebih kepada kuning, maka kita pilih yang kuning. Okey, baik. Okey, silakan Ustaz. Baik, Afif. Afif. Baik Afif, kabarkan kepada saya apakah
kepentingan puasa bulan Ramadan kepada Afif. Terbahagi kepada apa ni Afif? Kepentingan bulan puasa ni? Atau manfaat untuk diri? Silakan Afif. Ada 3. Okey, silakan. 3. Pekat tu dia sebut 3. Sebutkan Afif. Kepada rohani, jasmani, masyarakat. Okey, Afif, bagaimana dikatakan dengan rohani tu? Diri kita ke Afif? Sebutkan contoh. Ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, secara keseluruhan kita dapat lihat dah. Terima kasih Afif. Baik Ustaz. Kita bagi hashtag terbaik. Baik Ustaz. Hashtag terbaik. Mini love. Mini love sekali lagi. Okey Ustaz, kita dah dapat rumusan apa yang mereka faham dan juga mereka tahu berkenaan dengan apa yang Ustaz tekankan sebentar tadi dalam mata pelajaran kita hari ini, pendidikan Islam. Mungkin sebagai rumusan kepada prestasi keseluruhan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, saya lihat kepada prestasi murid kita dapat menjawab dan juga memahami apa isi pelajaran pada hari ini keseluruhannya. Dan sebagai rumusan daripada saya Azhar, saya akan melihat kita akan buat satu eksperimen di mana berkaitan dengan bulan Ramadan, di mana sekiranya saya anggapkan di sini adalah bekas bulan puasa kita. Bulan puasa kita maksudnya kita melakukan apa? Kita niat puasa dengan betul, ada pahalanya. Kemudian kita tidak membuat perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Kemudian kita sebagai sedekahnya pahala. Tetapi waktu yang sama kita jadi seorang murid yang malas. Ataupun tak mau tolong orang. Akhirnya pahala-pahala tadi boleh berkurangan dan turun macam tu saja. Jadi rugilah Ustaz. Rugi. Baik. Saya teringat dengan satu lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan puasa. Baik. Katakanlah sebelum kita belajar puasa dengan betul apa semua, kita banyak dosa. Bulan Ramadan bulan penyucian jiwa, di mana di sini dihimpunnya segala amalan kita. Andaikan ini amalan kita, apabila Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang berpuasa dengan penuh rasa keimanan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, saya andaikan ini ialah diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita seperti mana buih yang jatuh ke bawah. Itu dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, lahir kita sebagai manusia Islam yang sempurna selepas ini, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zul Azhar bin Abdul Kadir. Ustaz, mungkin yang tertanya-tanya bagaimana nak mendapatkan soalan dan juga apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi untuk mata pelajaran pendidikan Islam Ustaz. Insya-Allah rakan-rakan ataupun guru-guru dan juga murid-murid semua boleh melayari portal Sumberku KPM, di mana semua berkaitan apa yang kita belajar hari ini terdapat dalam tu, insya-Allah. Baik, itu dia. Kita ucap jutaan terima kasih sekali kepada Ustaz. Sebagai pengakhir kata Ustaz, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasulullah SAW, siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penghisaban akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.